Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran kita untuk subjek idadi dalam subjek fiqh dan juga sirah. Jadi hari ini kita ambil yang tajuk fiqh. Okey, tengok tajuk yang kelima ni, Ad-Darsul Khamis, berkenaan dengan wuduk berkenaan dengan wuduk. Jadi awak boleh buka muka surat 67. Tu ada bawah tu. Muka surat 67. Ataupun tengok kepada slide ni lah. Okey, wuduk semua tahu wuduk ataupun kita panggil sebagai hadas kecil ataupun kita panggil sebagai air semayang. Air semayang. Jadi benda ni sangat simple lah. Kita dah melaluinya, awak ataupun ustaz dah mula belajar sama ada di rumah ataupun di sekolah tadika lagi. Ajar berkenaan dengan cara mengambil wuduk. Jadi cara mengambil wuduk ini merupakan perkara yang penting untuk memastikan bahawa solat yang kita lakukan itu dikira sah oleh Allah Ta'ala. Itu yang paling penting supaya amalan kita diterima. Mestilah solat itu diterima. Dan untuk memastikan solat itu sah, mesti melalui proses pengambilan wuduk yang sempurna. Okey, tengok wuduk. Okey, ta'rif wuduk apa dia? Dari segi bahasa lughatan, al-ghaslu ala ba'dil a'dha'i wa tanzifuha. Dari segi bahasanya iaitu membasuh ala ba'dil a'dha'i wa tanzifuha. Membasuh di atas sebahagian anggota yang lain dan juga membersihkannya. Itu makna dari segi lughatan. Dari segi istilah syarak pula apa dia? Dari segi syarak pula, al-ghaslu wal mashu ala a'dha'in makhsusatin ma'an niyat. Okey. Membasuh, al-ghaslu tu membasuh dan menyapu ala a'dha'in, di atas anggota badan yang tertentu, makhsusatin, yang disusuli, ataupun yang dikhususkan dengan apa? Dengan niat. Disusuli dengan niat. Dia kena ada niat. Jadi kalau tanpa niat, maka tak dikira sebagai berwuduk. Jadi niat itu di mana? Niat itu di hati. Jadi benda tu, niat-niat ni di hati. Biasa kita sebut tu lafaz niat. Kita akan masuk juga ni bab lafaz niat ni. Ada gambar tepi tu, ada dari segi tertib bagaimana nak menunaikan wuduk, nak ambil wuduk lah. Okey. Tengok syarat-syarat wuduk ada 6. Okey, syarat-syarat wuduk ni. Pertama sekali, apa syarat dia? Pertama sekali mestilah Islam. Fala yasihu wudu'ul kafir. Maka tidak sahlah wuduk itu yang diambil ataupun diangkat oleh orang kafir. Jadi tak ada benda lah itu. Kita orang Islam, merupakan syarat lah untuk solat mesti Islam. Kalau orang kafir ambil wuduk, tak ada benda lah, tak jadi benda. Tak jadi benda. Jadi pertama sekali kena Islam. Yang kedua, at-tamyiz. At-tamyiz ni kita kata mumayyiz, usia yang mumayyiz. Fala yasihu wudu'ut tifli ghaira mumayyiz. Maka tidak sahlah wuduk itu yang diambil oleh kanak-kanak yang belum mumayyiz. Apa makna mumayyiz ni? Mumayyiz ni di sisi syaraknya menetapkan bahawa kanak-kanak itu boleh membezakan di antara baik dan buruk. Antaranya yang telah menetapkan seolah-olah bila usia kanak-kanak itu 7 tahun. Biasanya 7 tahun itu dia tahu yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Buat adik ini benda yang tak baik. Membantu ibu bapa itu benda yang baik. Itu dia panggil dapat membezakan di antara baik dan buruk. Jadi itu dia panggil usia tamyiz. Usia seorang kanak-kanak itu telah mencapai boleh membezakan di antara baik dan buruk. Itu dia panggil mumayyiz. Jadi kalau dia belum mumayyiz, maknanya dia tidak reti lagi membezakan di antara baik dan buruk, maka kita kata tidak sahlah wuduk tu. Dia kena mumayyiz dululah. Lepas itu tuhuriyatul ma', air yang suci lah, air yang bersih. Fala yasihu wudu'un bima'in ghairi tahir. Maka tidak sah wuduk yang diambil itu menggunakan air yang tidak bersih.
Jadi kita dah belajar tajuk sebelum ni berkenaan dengan apakah kategori-kategori air yang bersih dalam tajuk Al-Miyah sebelum ni. Jadi awak boleh rujuk balik lah. Kalau ada video ustaz yang itu, boleh rujuk balik ataupun rujuk buku teks. Kategori-kategori air mutlak, kategori-kategori air mutanajis. Hak ni tidak boleh ambil wuduk. Yang macam mana boleh ambil wuduk? Para sekolah, 2 kolah, 3 kolah, kita bincang belaka dah. Yang itu. Jadi untuk mengambil wuduk, pastikan kita menggunakan air yang bersih. Air yang bersih. Yang bawah, yang mana air ini dalam kategori air mutlak ke contohnya. Okey. Lepas tu adamul mani' al-hissi. Tidak ada penghalang seperti sesuatu yang boleh dirasai oleh panca indera lah. Menjadi mani' dia panggil dah. Penghalang. Kal wasakhi wa nahwi, seperti kotoran. Maknanya kalau pakaian kalau badan itu ada kotoran, ada najis, maka tak sah jugalah. Jadi kena cuci dululah najis apa semua tu. Kotoran-kotoran yang ada. Itu wuduk. Wuduk ni dia kena gitulah. Kita nak menyucikan mengikut rukun-rukun yang tertentu. Kita akan masuk bab rukun ni. Jadi syarat-syarat perlu dipenuhi dululah untuk memenuhi rukun dulu. Jadi kita tidak ada sebarang kotoran, sama ada benda yang boleh dilihat dengan pandangan panca indera. Boleh rasa ke, rasa dengan tangan ke, dan sebagainya. Okey, yang kelima, adabul mani'i syar'i. Dan tidak ada halangan di sisi syarak, seperti haid dan juga nifas. Haid ni apa dia? Haid ini wanita, kita kata perempuan yang telah mencapai usia akhir balik, dia didatangi dengan haid, darah haid. Jadi awak tahulah, yang banak-banak sini tahu belaka dah haid macam mana dah. Jadi sekiranya haid, ambil wuduk tidak sah. Dan juga nifas. Nifas ialah darah yang keluar selepas bersalin. Bila darah itu keluar selepas bersalin, maka sama jugalah. Tak ada point lah dia ambil wuduk. Tak ada apa. Tak ada apa. Okey, tidak ada halangan di sisi syar'i. Itu maksud dia. Lepas tu dukhulul waqti, masuk waktu, li sahibid dururati kal mustahadati wa man bihi salasul bauli warrih. Okey. Ini berkenaan dengan orang-orang yang ada darurat kepadanya. Darurat kepadanya. Maknanya dia mengalami sesuatu kita kata dia boleh mengambil rukhsah. Apa makna rukhsah? Rukhsah ni keringanan. Rukhsah ini boleh diambil apabila ada darurat. Macam sekarang ni lah, sembahyang jarak pakai mask dan sebagainya. Sembahyang jarak sepatutnya kena rapatkan soft. Dah rapatlah, tapi kita sembahyang jarak disebabkan COVID. Itulah dia panggil darurat dia. Jadi rukhsah dia boleh dijarak-jarakkan. Itu maksud dia. Keringanan dia tu dah. Gitulah. Jadi yang ini ni berkenaan dengan darurat yang macam mana dalam bab wuduk ini. Seperti kal mustahadati, seperti wanita yang beristihadah. Darah istihadah. Darah istihadah ni darah benda? Darah penyakit. Darah penyakit ni macam mana? Darah penyakit ini kita kata perempuan itu dia keluar darah daripada rahim dia, daripada dalam. Bukan daripada luar, bukan daripada luar kemaluan, tak. Dia daripada dalam. Daripada dalam. Jadi darah daripada dalam itu disebabkan ketidakstabilan hormon ke, atau disebabkan ada jangkitan penyakit ke, ada ketumbuhan ke, menyebabkan ketumbuhan itu dia menghalang daripada darah itu berkumpul dan dibuang sewaktu haid. Gitu. Antaranya lah gitulah istihadahnya. Jadi istihadah ni ialah darah penyakit. Jadi wanita yang mengalami keluar darah istihadah ini, dia perlu berjumpa dengan doktor, mendapatkan nasihat doktor, makan ubat dan sebagainya lah. Sekarang dia ini darah-darah yang bukan darah normal lah kita kata, darah penyakit. Lepas tu waman bihi, dan orang yang macam mana, yang kencing tak lawas. Yang kencing tak lawas ataupun kentut tak lawas. Macam mana kencing tak lawas ni? Maknanya kencing dia itu asyik keluar. Sama ada kencing dia asyik keluar ataupun dia asyik terkentut saja. Jadi dalam keadaan itu, bolehlah dia ambil wuduk tu sekali saja. Walaupun terkentut lagi, dia tak minta.
Tapi benda tu keluar sendiri. Ini disebabkan kepada penyakit lah. Mana benda-benda yang macam ini, dia boleh mengambil ruksah. Mana dia tidak perlu ambil wuduk lagi, tidak perlu ambil wuduk lagi. Hanya dia lah. Kesian kepada dia. Jadi dia buat dengan cara begini. Bila buat dengan cara begini, maknanya dia ambil wuduk tu, kira selesailah wuduk yang dia ambil, walaupun darah itu tetap keluar, darah penyakit tadi, ataupun kencing itu tetap keluar, ataupun kentut itu masih keluar. Maka ketika itu dikira sah dah. Sah dah lah. Itu. Dah. Okey. Itu maksudnya. Okey, kita pergi kepada berikutnya. Okey. Okey, kefarduan wudu. Okey, furudul wudu sittah. Dalam bab kefarduan wudu ni ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. Pertama sekali ialah an-niyat. An-niyat. Waktu niyat indal ghusl al-awwal juz'in min al-wajhi ka nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Asghar lillahi ta'ala atau nawaitu fardul wudu lillahi ta'ala. Pertama sekali mestilah niat lah. Mesti niat. Nak wudu mesti kita angkat hadas itu dengan niat untuk wudu. Wa waktu niat indal ghusli awal juz'in minal wajah. Dia kata bila waktu niat itu ialah sewaktu kita membasuh juz'un minal wajah. Kita basuh muka ni, kita basuh gini ni, masa tu start niat. Niat satu. Dia katalah niatnya macam mana? Lafaz niat dia apa? Nawaitu raf'al hadasil asghar, sahaja aku mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala, ataupun nawaitu fardul wudu, sahaja aku mengambil fardul wudu lillahi ta'ala. Mana-mana je lah. Okey, dalam bab niat ini kena faham betul-betul. Andai kata awak tak baca sekalipun nawaitu raf'al hadasil asghar ataupun nawaitu fardul wudu lillahi ta'ala, wudu awak tetap sah. Wudu yang awak ambil itu tetap sah, tidak menjadi masalah. Kerana niat itu telah ada. Lafaz saja yang tak sebut, di bibir saja tak sebut, tapi dalam hati dah ada. Dan niat ni, andai kata awak nak berjalan, nak pergi ke tandas untuk ambil wudu, ada tak niat nak ambil wudu? Ada tak niat? Mestilah ada. Tak? Mesti dah ada. Jadi bila awak dah ada lafaz niat itu, hak ni yang ditetapkan oleh ulama supaya memudahkan, memperingatkan kita. Apa dia? Waktu niat tu, waktu basuh yang mula-mula tu, awalan juz'in minal wajah. Basuh muka tu. Basuh muka tu masa tu. Masa tu niat. Ada niat. Tapi kalau awak dah ada niat sebelum tu pun tak ada masalah. Tetap dikira sebagai wuduk yang awak ambil itu sah. Tidak menjadi sebarang masalah. Okey. Sanihah yang kedua, ghusl wajah. Wahadul wajhi tulan min manbati sya'ri ila muntahal zakni. Wa ardan min al-uzuni ila al-uzun. Okey. Apa dia ni? Membasuh muka daripada mana ke mana? Wahadul wajhi tulan min manbati sya'rin ila muntahal zaknin. Daripada tempat tumbuhnya rambut. Tempat tumbuhnya rambut. Mana rambut? Sini rambut dah. Tempat tumbuhnya rambut ni, sini, ni muka. Sampai mana? Sampai dagu dah. Sampai dagu. Mana dagu? Ini dagu. Sampai dagu dah. Ini dagu. Ni bawah ni. Sampai dagu. Bila sampai dah dagu ini, mana telah terkena anggota wuduk. Lepas tu hak tepi ni, wa ardan min uzunin ila al-uzun. Mana daripada telinga ni. Ujung ni. Sapalah ke ujung ni. Sapa ke ujung ni. Maknanya tak? Ni. Itulah dia panggil paras muka. Ada perempuan yang pakai tudung, dia pakai tudung sekat ni. Pakai tudung sekat ni tak? Hak ni nak kira macam mana ni? Bawah ni aurat ke tak? Bawah ni bukan aurat. Sebab tu wuduk ini dia sampai dagu. Dagu ni dia panggil benda. Dia kata ni basuh muka. Start daripada mana? Tempat tumbuh terbitnya rambut ini, lalu sampai ke dagu ni. Ni dagu ni kita panggil dagu bawah ni. Sampai dagu, sampai ke telinga. Ini dipanggil wajah. Jadi apa aurat wanita? Seluruh badan kecuali muka dan tangan. Tak, muka dan tangan ni, pergelangan tangan. Tak.
Jadi bila sebut muka, hak ni muka lah ni, bawah ni. Sebab tu dia kata basuh sampai bawah dagu. Bila muka bawah ni bawah ni bukan aurat. Bawah ni bukan aurat. Jadi awak pakai tudung di sekolah tu betul belah kedah lah. Itu ada orang kata dia confuse. Kalau semaya dia ambil sekat ni. Sama lah sekat ni pun. Ni yang betulnya. Salah faham nak kata dah. Okey, itu pertama sekali ialah basuh muka. Tahu belah kedah ni benda ni tak. Tu ada gambar tu. Daripada kiri ni. Ni. Daripada kanan ke kiri tu. Lepas tu yang ketiga benda, ghusl yadaini ma'al mirfaqain. Dia kata membasuh kedua belah tangan tu sampai ke siku. Anda tahu belah kedah ni. Dah, daripada tangan ni semua ni kena sampai ke siku ni. Siku ni, siku. Semua ni kena dibasuh. Kedua-dua belah. Lepas tu yang keempat, apa tu? Mashu juz'in min ra'sin. Menyapu sebahagian daripada kepala. Ni kepala dah. Atas ni kena. Atas pada rambut ni, atas daripada yang ini tempat terbit rambut ni kepala lah. Ni kepala dah. Ini panggil kepala. Sapu kepala. Sapu kepala dah. Sapu macam ni dah. Sapu macam ni. Kalau ikut mazhab apa nama ni, Abu Hanifah dia basuh belakang. Mazhab Hanbali silap. Dia basuh sekali, lepas tu dia patah balik sini. Sekali saja. Hak lain semua basuh 3, yang ni sekali je basuh sini. Kalau pernah tengok lah. Tengok macam ni. Duduk sekali macam tu. Macam tu. Ini mazhab Hanbali lah. Mazhab Hanbali. Itu yang paling tepat. Yang paling tepat ialah itulah. Yang paling tepat. Okey, yang kelima. Ghuslu rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua-dua kaki sampai ke ka'bain, ke buku lali deh. Ke buku lali, nak tunjuk buku lali pun malah nak tunjuk akak kaki dah. Nak kata sampai ke buku lali. Awak tengok gambar bawah tu. Gambar bawah tu kenal belakang dah buku lali dah. Jadi basuh kaki tu sampai ke buku lali, itulah yang dikira kaki. Kaki. Jadi agama ni dia gitulah. Disebut dengan jelas muka. Disebut dah. Paras muka suka mana. Kaki. Tangan sampai mana? Sampai siku tu dia panggil tangan. Bukan sampai siku, sampai mana tangan? Start sini sampai sini. Lepas tu basuh kepala. Lepas tu basuh kaki sampai buku lali. Lepas tu yang terakhir, yang keenam ni tertib. Maknanya mesti ikut turutan. Tak boleh nak buat basuh kaki dulu, lepas tu basuh muka. Walaupun ada di sebahagian kecil mazhab yang berpandangan bahawa tertib ini tidak menjadi salah satu kefarduan. Maknanya boleh hak mana-mana dulu, asal basuh. Tapi yang paling tepat diterima oleh jumhur ulama adalah tertib ini termasuk dalam salah satu dalam bab fardu wudu. Fardu wudu dia termasuk. Maknanya mesti start dengan muka. Lepas muka, awak tahu belakang lah, muka, tangan, kepala, kaki. Hak ni wajib. Lepas tu hak lain-lain macam mana? Hak lain-lain telinga tu sunat. Berkumur sunat. Lepas tu masuk air dalam hidung tu sunat. Lepas tu basuh telinga, pergelangan tangan pun sunat. Lepas tu basuh telinga pun sunat. Lepas tu lagi tak? Tu lah kata itu antara benda-benda yang disunatkan. Kalau buat yang tu ada nilai tambah kepada merit pahala yang kita laksanakan. Kalau tak buat pun tetap dikira sebagai sah. Okey, Ustaz rasa itu sajalah untuk tajuk pada hari ini. Ustaz minta awak semua buat latihan ini, latihan muka surat sebelah ni. Semua buat muka surat 1 sampai nombor 1 sampai nombor 7. Lepas itu yang bawah tu imla al-faragh al-altiyah bil kalimatil munasabah laha. Ni apa awak buat juga dah. Buat 2 soalan macam biasa. Awak ambil gambar dan awak hantar kepada ustaz untuk semakan. Okey, ustaz itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.